Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan juga dalam keadaan yang sudah bersedia untuk menyambung perbincangan kita pada kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. So, macam mana? Semua okey hari ini? Dah bersedia dengan kitab masing-masing? Ya, kita untuk pengetahuan kita masih lagi pada hadis kita yang ke-50. Belum habis lagi perbincangan berkenaan dengan hadis kita yang ke-50 yang bertajuk keutamaan zikir. Banyak lagi kan yang perlu kita bincangkan sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau ini. Baik, jadi pada hari ini muslimah yang saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Minggu lepas kita ada bincang sedikit dan pada hari ini kita akan masuk kepada perbincangan berikutnya, iaitu yang berada pada muka surat 441. Okey, kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini bermula daripada muka surat 441. Yang mana jika kita lihat di situ subtopiknya bertajuk berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun. Jadi begini muslimah, perbincangan ini ingin menunjukkan kepada kita contoh bagaimana zikir yang disyariatkan pada diri kita setiap hari. Kan, zikir yang disyariatkan kepada kita pada setiap hari, yang mana kita laksanakan zikir itu. Okay, kita laksanakan zikir itu. Jika pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan zikir pagi dan petang, betul tak? Jadi pada hari ini, antara contoh yang boleh kita lakukan bagi merealisasikan syariat berzikir setiap hari agar ia menjadi rutin dalam kehidupan kita, iaitu ialah ketika kita hendak tidur dan bangun dari tidur. So ini antara yang akan kita bincangkan pada subtopik ini. Baik, maka kita lihat di situ pada muka surat 441. Okey, pada muka surat 441 membincangkan bagaimana keadaan zikir kita sebelum tidur yang menjadi rutin kita setiap hari. Okay, kita sebagai seorang muslimah sebelum kita tidur, apa yang kita lakukan yang menjadikan ia zikir dalam hidup kita? Baik muslimah, kita baca pada paragraf kita yang di bawah itu, pada muka surat 441 pada subtopik bertajuk berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun. Apabila seseorang hendak menuju tempat tidurnya, setelah itu untuk tidur, maka disunnahkan baginya untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan bersuci dan setelah berzikir. Okey, dijelaskan kepada kita bila kita ni sebagai seorang muslim, terutamanya kita sebagai seorang muslimah dalam konteks perbincangan ataupun dalam konteks kuliah kita di Masjid Asy-Syafa'ah ini khas untuk muslimah. Jadi muslimah sebelum kita tidur ni, sebelum kita mengantuk-antuk tidur kan, apa boleh kita buat? Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kata, kita sebelum kita tidur hendaklah kita bersuci dan berzikir. Hendaklah kita bersuci dan berzikir. Jadi bagaimana? Bagaimana? Baik, di sini maknanya bersuci dan juga berzikir ialah
kan dah tersilap. Ada sebuah hadis yang diajarkan ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tidur, apa yang perlu kita buat? Ambil wuduk. Okey, ambil wuduk. Kemudian Nabi perintahkan kepada kita supaya baring di sebelah kanan, mengiring sebelah kanan, lalu baca doa dan zikir. Okey, di mana letak hadis itu? Hadis ini berbunyi begini. Okay, dalam bahasa Arabnya kita lihat di situ. Di dalam kitab kita tidak ada ya muslimah. Ini saya nyatakan untuk kita lebih memahami apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam perbincangan beliau. Jadi saya datangkan bukti di sini ataupun dalil yang menyatakan bahawasanya sebelum tidur kita perlu ambil wuduk. Jadi kalau kita kata sebelum tidur kena ambil wuduk, di mana dalilnya? Baik, ini dalilnya. Iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Thumma irtaji' ala shiqqika al-ayman. Thumma qul, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta waj'alhunna akhira kalamika fa in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah." Apa maksudnya di sini? Nabi SAW menyebutkan, maaf ya, saya tersilap. Ini dulu. Maksudnya, tersilap slide tadi. Okay, maksudnya, Nabi pesan kepada kita ya, muslimah, jika kamu hendak menuju ke tempat tidurmu, maknanya kita ni nak tidur. Apa yang perlu kita buat? Maka berwuduklah seperti berwuduk untuk solat. Sebab tu tadi kan dalam kitab kita kata, apa katanya? Disunnahkan untuk kita dalam keadaan yang suci. Dalam keadaan yang suci tu maksudnya ialah kita ambil wuduk. Wuduknya bagaimana? Sebagaimana kita hendak mendirikan solat. Kemudian Nabi perintahkan kepada kita, berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Makna kita mengiring, masa tidur tu kita mengiring sebelah kanan. Okey, mengiring di sebelah kanan. Bagaimana? Sebelah kanan kita sini. Tidur dalam keadaan sebelah sini. Okey, ini sunnahnya. Baik. Jadi, Nabi kata setelah itu, setelah kita ambil wuduk, setelah kita berbaring kan, mengiring di sebelah kanan kita di sini, kemudian apa yang kita baca? Kita baca doa. Okey, doa yang berbunyi. Okey, doa yang berbunyi, apa doanya? Di situ, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Panjang ya doanya muslimah. Okey, panjang. Jadi maksud untuk doa ini, okay, kalau kita lihat di situ, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan belakangku, iaitu badan kita inilah kepada Allah semata. Dengan harapan dan dengan cemas kepadamu. Itu rasa takut kita hanya kepada Allah. Dan kita memberikan pengakuan keimanan kita kepada Allah, iaitu aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada Nabi yang engkau utuskan. Jadi apa kata Nabi? Mereka yang tidur dalam keadaan yang berwuduk, iaitu bersuci tadi kan, kemudian dia baring di sebelah mana? Sebelah kanannya. Dan dia baca apa? Dia baca doa ini. Nabi kata apa? Jadikanlah doa ini sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Kita tinggal ya, saya ada typing di situ. Pembicaraanmu pada malam itu. Maka jika kamu meninggal dunia pada malam itu, iaitu kita meninggal dunia dalam keadaan tidur tadi, kamu meninggal di atas fitrah. Makna meninggal di atas fitrah ni, meninggal dalam keadaan yang suci, bersih, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini sunnah ya muslimah, sunnah yang kita lakukan sebelum kita tidur.
iaitu berwuduk, kemudian baring di sebelah kanan kita, sebelum miring di sebelah kanan kita ini. Lalu apa kita buat? Baca doa yang saya kongsikan tadi, yang mana ia daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Okay. So doa ini kita kata dia adalah boleh dijadikan sebagai antara zikir yang kita ucapkan sebelum kita tidur. Yang mana Nabi sebutkan, jika kita mati dalam keadaan yang sedemikian, maka kita mati di atas fitrah. Fitrah maksudnya apa? Kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita suci, bersih, dalam keadaan kita mengakui kan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan Allah utuskan, iaitu yang ada dalam kitab Allah dan juga apa yang diutuskan kepada para nabi. Okey, so ini antara sunnah yang boleh kita lakukan. Baik muslimah, kalau kita rujuk ya di dalam kitab kita, dalam kitab kita ini, dalam kitab kita ini ada disebutkan penerangan atau penjelasan. Penjelasannya apa? Yang mana dia kata dalam keadaan suci dan setelah berzikir di mana dia bertasbih. Tadi yang saya kongsikan dia sedikit berbeza. Yang saya nak kongsikanlah sebenarnya berkenaan dalam keadaan kita berwuduk. Kemudian ditambah dengan ada kaedah ataupun cara lain lah, iaitu baring mengiring sebelah kanan, lalu kita baca doa yang Nabi ajarkan. Dan faedah daripada doa itu ataupun keutamaan yang boleh kita ambil daripada doa itu ialah jika kita mati dalam keadaan tidur, yang mana kita menjadikan ia sebagai pembicaraan kita yang terakhir, Nabi kata kita mati dalam keadaan fitrah. Di samping itu, ada zikir lain yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebelum kita tidur, yang mana kita baca sebelum kita tidur. Kalau kita lihat ya dalam perbincangan kitab kita di sini, disebutkan kepada kita di mana dia bertasbih. Bertasbih itu maksudnya apa muslimah? Kita baca subhanallah. Okey, bertahmid. Bertahmid ialah kita baca alhamdulillah. Dan bertakbir. Bertakbir maksudnya ialah kita baca Allahu Akbar. Sehingga genap 100 kali. Sehingga genap 100 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma untuk mereka berdua lakukan sebelum mereka tidur. Okey, sebelum mereka tidur. Iaitu yang ini yang mana jumlah keseluruhannya ya, bila kita totalkan, bila kita jumlahkan keseluruhannya ia menjadi 100. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan juga takbir 34 kali. Dalam kitab kita tidak menyatakan ia secara khusus ataupun secara spesifik. Jadi di sini Ustazah datangkan berapa kali kita nak baca tasbih itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah dan juga Ali. Kepada Fatimah dan juga Ali, Nabi ajarkan kepada mereka berdua tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Di mana letak hadisnya? Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda kepada mereka berdua. Siapa? Kepada Fatimah dan juga Ali. Nabi katakan kepada mereka berdua, apabila engkau hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali. Okey, bertakbirlah 34 kali. Tadi saya dah jelaskan takbir itu apa? Allahu Akbar. Jadi kita baca Allahu Akbar 34 kali. Dan Nabi juga sebut di sini bertasbihlah 33 kali. Iaitu kita baca Subhanallah 33 kali. Dan bertahmidlah 33 kali. Dan kita baca Alhamdulillah 33 kali. Jadi Nabi kata apa? Maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Sebenarnya ada kisah lah ya muslimah tentang zikir ini, yang mana pada satu hari Fatimah dia ada masalah kepenatan buat kerja rumahnya kan, sampai tangan dia luka, tangannya bengkak sedikit lah kerana dia buat kerja rumahnya tu kan. Jadi dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk minta pembantu
rumah. Sebab dia dengar Nabi SAW dapat tawanan, ada orang yang baru mendapat tawanan perang. Jadi dia, kalau boleh dia naklah tawanan perang itu Nabi berikan kepada dia untuk dijadikan pembantu dia. Tapi ketika dia sampai ke rumah Nabi, didapati Nabi tidak ada di rumah tersebut. Yang ada adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan dia beritahu kepada Aisyah tentang hajatnya, lalu dia pulang. Setelah Nabi SAW kembali, Aisyah pun menceritakan tentang kedatangan Fatimah radhiyallahu anha mencari Nabi dengan tujuan untuk meminta pembantu bagi dirinya. Inilah sebabnya kenapa Nabi datang kepada dia, yang pada masa itu kedua-duanya, iaitu Fatimah dan juga Ali, dalam keadaan yang hendak tidur. Jadi bila Nabi SAW datang ke rumah mereka berdua, kan, kemudian Nabi dapati mereka berdua dalam keadaan hendak tidur itu tadi, lalu Nabi SAW pun pergi ke tempat mereka dan Nabi duduk antara antara Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhuma, di tengah-tengah mereka. Yang mana Ali radhiyallahu an kata apa, hingga dapat aku rasa sejuknya betis Nabi SAW, sebagai bukti ataupun sebagai satu untuk menceritakan bagaimana dekatnya kedudukan Nabi yang duduk antara kedua-dua mereka itu. Jadi Nabi pun ajarkan kepada mereka berdua dengan zikir ini. Sehingga ada di kalangan para ulama hadis mengatakan bahawasanya zikir ini boleh dijadikan untuk menghilangkan keletihan. Untuk menghilangkan keletihan kita yang daripada pagi sampailah ke malam, kan kita bekerja dan sebagainya. Jadi malam tu sebelum tidur kita baca zikir ini untuk meredamkan keletihan dan kepenatan yang kita ada, dan akhirnya ia menggantikan ataupun ia digantikan dengan ketenangan ketika kita berzikir kepada Allah. Zikir itu dia mendatangkan ketenangan, bukan? Kita dah bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Tak percaya, cuba rujuk balik. Ustazah tak nak ulang lagi, tapi rujuk balik apa yang Ustazah sebutkan berkenaan dengan keutamaan zikir. Okey, pada sesi yang pertama dan kedua tak silap saya. Jadi boleh rujuk kembali perbincangan itu. So, di sini kita jadikan zikir di samping doa yang tadi, yang tadi Ustazah ajarkan, yang mana Nabi SAW sebutkan, bila siapa baca dan itu menjadi akhir pembicaraannya malam tersebut, jika dia mati dalam tidur, maka ia akan mati dalam keadaan fitrah. Jadi antara zikir yang lain yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebelum kita tidur ialah membaca tadi. Okey, kita baca apa? 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 34 kali takbir. Sehingga jumlahnya menjadi berapa? 100. Okey, 100. So, ini boleh kita amalkan ya muslimah sebelum kita tidur. Ustazah, sebelum tidur tu jangan ngantuk. Ya Allah, saya rasa tasbih saya tu sampai 10 kali terus tidur. Alhamdulillah. Kalau macam tu kan. Tapi tak apalah, usaha. Okey, usahalah kita untuk kita melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita sentiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di situ. Kita masuk ya semula muslimah pada perbincangan kitab kita di sini. Iaitu dan juga membaca zikir-zikir yang mampu dia lakukan dari zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika hendak tidur. Dan itu sangat beragam. Maksud sangat beragam ialah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ingin katakan kepada kita, zikir sebelum tidur ini ada banyak. Kan? Yang mana zikir sebelum tidur tersebut ianya mencakupi bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan zikir, baru kemudian tidur setelah melakukan hal itu. Baru kita tidur setelah kita melakukan hal itu. So, antara yang boleh kita buat ialah sebelum kita tidur ini, ialah kita baca ayatul kursi. Kan? Saya kira ramai antara kita yang mengamalkan perkara ini. Iaitu baca ayatul kursi. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an pada malam itu dia didatangi oleh seseorang. Dia ada tangkap seseorang ni yang mencuri makanan di bahagian tempat Baitul Mal, dan dia jaga tempat tersebut. Jadi orang ini dia kata kepada Abu Hurairah,
sebelum tidur engkau baca Ayatul Kursi, maka syaitan tidak akan mengganggu engkau hingga ke pagi harinya. Jadi, Abu Hurairah lepaskan dia. Bila Abu Hurairah lepaskan dia, esok paginya, dia jumpa dengan Nabi SAW dan ceritakan. Nabi kata, dia berkata benar, walaupun dalam banyak keadaan dia itu sering menipu. Dan tahukah engkau Abu Hurairah siapakah itu? Dan Nabi kata, dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Ataupun jin lah kan. Jadi di situ, kita hadisnya sahih. Nabi SAW membenarkan apa yang disebut oleh syaitan itu tadi. Maknanya sebelum kita tidur, antara sunnahnya yang boleh kita lakukan ataupun antara zikir yang terdiri daripada ayat Al-Quran yang boleh kita baca ialah Ayatul Kursi. Okey, Ayatul Kursi. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, seterusnya lah kita juga boleh baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Okay, 3 kul lah kita panggil kan biasanya. Ini juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mana Nabi SAW diceritakan bahawasanya ketika Nabi hendak tidur, Nabi akan mengumpulkan 2 tangannya begini. Okey, lihat baik-baik ya apa saya buat. Lalu Nabi meniupkan. Nabi tiup di tangannya dan Nabi baca apa? 3 kul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Lalu apa Nabi buat? Nabi letakkan daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Setiap kali bila Nabi nak tidur, Nabi buat sedemikian. Ini antara sunnah yang Nabi lakukan sebelum baginda tidur. Sebab itu tadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali katakan, ada banyak, kita ada banyak zikir, ada banyak ayat Al-Quran yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk kita baca sebelum tidur. Jadi antaranya semua ini. Dan sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi kita tidak berkesempatan untuk membincangkan keseluruhannya. Cuma berpada sajalah ya kita dengan apa yang Ustazah sebutkan itu tadi. Baik, seterusnya Muslimah, kita lihat begini. Kalau kita tidur, kalau kita tidur kemudian kita bangun, maka kita terjaga daripada tidur kita. Di sini dalam buku kita ni ada diletakkan pada muka surat 442. Ya, pada muka surat 442 kita baca sedikit ya di situ. Lalu apabila dia bangun di malam hari kan dan membalikkan badannya di atas tempat tidurnya. Kadang-kadang Muslimah kita tidur, kemudian kita tersedar, kita tukar position tidur kita, betul tak? Okey. So di sini ada doa yang boleh kita baca. Kita selalu Ustazah, kita ni kalau dah tersedar tidur malam tu kita nak pusing, kita pusing Ustazah. Tak sempat-sempat kita nak baca doa kan? Betul. So hari ni tak apa. Ustazah ajarkan ataupun kita bincang. Yang tak tahu, mana yang tak tahu kita jadi tahu. Sebab itu pentingnya kita belajar ya Muslimah. So di sini, bila Nabi kata di sini, apabila kita terbangun di malam hari dan kita membalikkan badan kita di atas tempat tidur kita, hendaklah kita berzikir, iaitu kita ingat dan menyebut Allah setiap kali kita membalikkan badan kita. Mungkin tadi ya Muslimah kita tidur di bahagian, kita mengiring di bahagian mana tadi? Kita bincangkan di bahagian kanan kita. Tapi kemudian tiba-tiba kita tersentak tu kan? Kita nak balikkan badan kita di sebelah kiri. Tak salah ya, boleh saja. Tak salah. So kita nak balikkan badan kita sebelah kiri ataupun kita nak baring straight. So pada masa itu kita zikir kepada Allah. Kita zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dalam buku ada. Dalam buku ada. Iaitu cuma dalam slide yang saya kongsikan ini ada sedikit penambahan lah. Tapi kalau sesiapa yang nak ikut apa yang ada dalam buku pun tidak menjadi masalah. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya boleh sahaja. Jadi nak baca yang mana satu? Boleh. So jangan risau. Ustazah, kenapa yang dalam buku ni lain sikit? Kenapa yang Ustazah ajar ni lain sikit? Dia tak ada masalah. Dua-dua saja boleh. Kedua-duanya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ingat ya, kedua-duanya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, apa yang Nabi baca Muslimah? Maaf, apa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika kita membolak-balikkan badan kita, kan daripada kanan nak pergi kiri, ataupun kiri kepada kanan, ataupun kita nak baring straight dan sebagainya, kan, ataupun kita tersedar kita nak peluk bantal golek kita tu kan. So apa kita baca?
Di sini Nabi ajarkan dengan zikir ini, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kita baca doa apa? Allahumma ghafirli. Apa maksudnya di sini muslimah? Maksudnya boleh diambil apa yang ada dalam kitab kita, iaitu Nabi sebutkan sesiapa yang terbangun di malam hari. Sesiapa yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan tidak ada Tuhan. Dia mengucapkan apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Yang tidak ada sekutu baginya. Kerajaan semesta hanya miliknya. Dan segala puji hanya baginya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kerana Allah. Kemudian dia pun mengucapkan apa? Allahumma ghafirli. Ataupun dalam kitab kita Rabbil firli. Kedua-duanya boleh. Tadi saudara katakan tak jadi masalah. Kita nak ambil yang mana? Kedua-duanya boleh sahaja. Kalau nak baca dalam buku kita Rabbil firli. Kalau nak ikut apa yang ada dalam slide ustazah tadi, apa dia? Allahumma ghafirli. Kedua-duanya maksudnya sama ya muslimah. Iaitu apa maksudnya? Maksudnya ialah ya Allah ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Dan apa kata Nabi untuk orang yang baca zikir ini ketika dia tersedar di malam hari, kemudian dia nak menukar posisi keadaan tidurnya itu tadi. Nabi kata begini, nescaya doanya dikabulkan. Iaitu kita doa Allahumma ghafirli kan? Ya Allah, kau ampunilah aku. Nabi kata nescaya doanya dikabulkan jika dia bertekad bangun, lalu berwuduk, kemudian solat. Dan kalau sekiranya dalam keadaan kita tersedar tadi, lalu kita pun bangun, kita ambil wuduk, kita solat. Kita panggil apa? Solat tahajud. Okey? Kita bangun kita solat. Nescaya, Nabi kata, nescaya solatnya diterima. Ini keutamaan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Untuk orang yang terjaga di malam hari, yang nak menukar posisi tidurnya kan, daripada kanan kepada kiri ataupun kiri kepada kanan, ataupun apa je position yang dia nak tukar tadi, dia baca zikir tadi, okey, kemudian dia doa apa? Allahumma ghafirli, ya Allah kau ampunilah aku. Nabi kata bila dia doanya itu akan dikabulkan. Dan kalau dia bangun pada masa itu, yang dia terjaga tadi kan, dia terus bangun bertekad untuk ambil wuduk dan solat 2 rakaat kan, dan solat 2 rakaat, maka solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak bangun, tak jadi masalah muslimah. Yang penting Nabi kata di situ kan, bila dia doa Allahumma ghafirli ataupun Rabbi ghafirli, ya wahai Tuhanku ampunilah aku, wahai Tuhanku kau berikanlah keampunan kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Okey, baik. Itu adalah dalam keadaan kita tidur. Dalam keadaan kita hendak tidur. Tapi bagaimana bila kita nak bangun daripada tidur? Kalau tadi yang kita jelaskan ialah bila kita terbangun daripada tidur. Tapi lepas kalau kita teruskan tidur kembali, kemudian kita nak bangun, kita tidur kembali, kemudian masuk solat subuh kan, kita nak bangun. Apakah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Okay. Kalau nak tahu apakah zikirnya, insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini pada minggu hadapan. Okey muslimah, insya-Allah kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan. Cukup saja bagi Ustazah perbincangan kita pada hari ini dengan zikir-zikir yang saya kongsikan tadi. Mudah-mudahan saya harap kita semua, terutamanya juga saya ya yang menyampaikan ini, dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Okay, jadi saya harap boleh dapat disalin, dicatat, kemudian dihafal. Lalu kita amalkan zikir sebelum tidur itu tadi. Antaranya apa? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan juga kita baca takbir 34 kali. Okay, di samping itu ada tadi kan zikir Allahumma inni aslamtu nafsi hinggalah ke akhirnya. Lalu kemudian ada kita baca 3 qul, kita baca ayatul kursi, semuanya boleh kita amalkan. Dan kalau kita terjaga pun tadi daripada tidur kita, ada doa yang Nabi SAW ajarkan sebagai zikir untuk diri kita. Dan kalau kita nak bangun tidur, apa zikirnya? Baik, insya-Allah minggu depan kita akan sambung perbincangan kita. Okey, baik muslimah, itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.